Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Alhamdulillah, pertamanya tahniah saya ucapkan kepada saudara dan saudari kerana telah berjaya menempatkan diri di Pusat Asasi UiTM. Saya percaya saudara dan saudari merupakan insan yang cukup bertuah kerana telah terpilih antara dalam ribuan permohonan untuk bersama-sama kami di Pusat Asasi UiTM. Dan terima kasih kami ucapkan kerana telah memilih Pusat Asasi UiTM sebagai laluan pertama anda menjejakkan kaki ke Menara Gading. Selamat datang ke Pusat Asasi secara maya buat masa ini dan insya-Allah saudara dan saudari akan datang secara fizikal pada tarikh yang akan kita maklumkan nanti. Baiklah, saya akan menyampaikan taklimat mengenai permohonan bantuan kewangan. Jadi saya berharap saudara dan saudari dapat memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap apa yang akan saya sampaikan nanti. Sebelum saya meneruskan taklimat, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Wan Intan Zuriati binti Wan Abdul Hamid, penolong pendaftar kanan di bahagian Hal Ehwal Pelajar Pusat Asasi UiTM. Dan antara tanggungjawab kami di bahagian Hal Ehwal Pelajar adalah menguruskan permohonan bantuan kewangan asasi IPTA bagi pelajar-pelajar yang layak. Baiklah, pertamanya kita lihat kepada pengenalannya. Untuk makluman, bantuan kewangan asasi IPTA ini adalah merupakan bantuan kewangan yang telah diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Ianya bukan diwujudkan oleh Pusat Asasi UiTM. Jadi semua syarat-syarat permohonan adalah ditetapkan oleh KPT. Dan bantuan kewangan ini telah mula ditawarkan kepada pelajar-pelajar asasi pada sesi pengambilan tahun 2005-2006 di mana pada ketika itu semua pelajar-pelajar yang ditawarkan mengikuti program asasi akan diberi bantuan kewangan tanpa melihat kepada pendapatan isi rumah. Dan bantuan ini bukan hanya kepada pelajar-pelajar asasi UiTM tetapi kepada semua pelajar-pelajar asasi di 13 universiti awam di Malaysia. Bermula pada tahun 2017, KPT mensasarkan bantuan kewangan ini kepada pelajar-pelajar asasi dari kalangan B40 dan M40 yang mana pendapatan keluarganya adalah di bawah RM10,000. Namun begitu pada tahun ini, KPT telah meminda syarat jumlah pendapatan kasar keluarga kepada RM10,959 berdasarkan garis pendapatan M40 yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi mana-mana pelajar dari kalangan B40 dan M40 yang memasuki program asasi menggunakan syarat kelayakan masuk lulus SPM atau setaraf adalah layak untuk memohon. Seterusnya kita lihat kepada syarat permohonan bantuan kewangan. Secara umumnya terdapat 4 syarat yang telah digariskan oleh KPT iaitu pertama adalah warga negara. Bagi syarat ini saya yakin bahawa saudara dan saudari adalah warga negara Malaysia kerana jika bukan warga negara pastilah anda tidak akan ditawarkan mengikuti pengajian di Pusat Asasi UiTM. Seterusnya syarat yang kedua adalah pendapatan kasar keluarga adalah RM10,959 dan ke bawah. Bagi pelajar yang mana keluarganya mempunyai pendapatan melebihi RM10,959, maka saudara dan saudari tidak layak untuk memohon. Kemudian syarat yang ketiga adalah pelajar-pelajar telah mendaftar kursus di universiti dengan menggunakan syarat kelayakan masuk lulus SPM atau setaraf seperti saudara dan saudari sekaranglah Dan syarat yang terakhir adalah kursus yang diikuti oleh pelajar adalah kursus yang diperakui dan diluluskan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi bagi program-program yang ditawarkan oleh Pusat Asasi UiTM ni, ianya sudah pastilah kursus-kursus yang telah pun diperakui oleh Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi. Sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan kasar. Maksud pendapatan kasar adalah jumlah gaji pokok dicampur dengan allowance tetap. Maka jumlah yang terhasil itulah namanya pendapatan kasar. Kalau kita lihat contoh pendapatan kasar seperti yang tertera, pendapatan kasar di situ adalah di bahagian yang ditandakan right hijau itu. Manakala pendapatan yang telah ditolak potongan adalah namanya pendapatan bersih. Jadi untuk permohonan bantuan kewangan ini,
kita melihat kepada pendapatan kasar, ya, bukannya pendapatan bersih. Bagaimana permohonan bantuan kewangan ini boleh dimohon? Seperti yang tertera, pelajar-pelajar perlu membuat permohonan melalui pautan yang diberikan. Bagi pelajar-pelajar yang layak, bantuan kewangan ini tidak diberi secara automatik, tetapi pelajar-pelajar perlu membuat permohonan. Jika tidak memohon melalui pautan yang kami berikan, maka saudara dan saudari tidak akan ditawarkan bantuan kewangan walaupun pendapatan kasar keluarganya mungkin di bawah RM500. Saya beri penekanan kepada perkara ini kerana ada pelajar yang menyangka bantuan kewangan ini diperolehi ataupun dapat secara automatik kerana dia melihat kepada mungkin sejarah kakaknya, mungkin abangnya ataupun mungkin saudara-saudaranya yang pernah belajar di Pusat Asasi UiTM sebelum tahun 2017, mereka tidak memohon tetapi ditawarkan secara automatik. Sebelum tahun 2017, memang benar pelajar tidak perlu membuat permohonan kerana semua pelajar akan ditawarkan bantuan kewangan ini tanpa melihat kepada pendapatan isi rumah. Namun selepas tahun 2017, apabila KPT mensyaratkan pendapatan keluarga mestilah RM10,000 ke bawah, maka pelajar perlu memohon dan HEP akan membuat semakan kelayakan. Tetapi pada tahun ini KPT telah meminda lagi syarat itu kepada RM10,959 dan ke bawah, maka anda adalah layak untuk memohon. Cara memohon sangat mudah. Apabila pelajar masuk ke dalam pautan yang diberikan, pelajar dikehendaki untuk mengisi maklumat pelajar, kemudian maklumat ibu dan bapa atau penjaga, seterusnya membuat perakuan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan kemudian tekan butang submit. Sewaktu mengisi maklumat pelajar, pelajar dikehendaki mengisi nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor pelajar, program dan juga nombor telefon. Ada pelajar dia tak tahu di mana nak dapatkan nombor pelajar. Untuk mendapatkan nombor pelajar, pelajar buka surat tawaran. Di situ ada dinyatakan nombor pelajar. Seterusnya, semasa mengisi maklumat ibu dan bapa atau penjaga, pelajar dikehendaki mengisi nama penuh ibu dan bapa atau penjaga, nombor kad pengenalan, pekerjaan, majikan, jumlah pendapatan kasar dan seterusnya. Pelajar perlu memilih dokumen pendapatan ibu dan bapa atau penjaga berdasarkan pekerjaan. Misalnya, jika bekerja makan gaji, maka pilihlah penyata pendapatan yang ada tertera dalam option yang kita berikan dalam permohonan tersebut. Jika tidak bekerja ataupun tiada slip gaji, pilihlah surat akuan tiada slip gaji atau tidak bekerja. Begitulah seterusnya Dan kemudian lampirkan dokumen pendapatan tersebut dengan memuat naik di pautan yang diberikan. Dan dokumen yang dilampirkan ini boleh sama ada dalam bentuk PDF ataupun JPEG. Ada situasi di mana ibu atau bapa atau penjaga dia tidak bekerja. Maka pelajar perlu mengisi di ruang pekerjaan dengan perkataan tidak bekerja. Di ruang majikan, tulis perkataan tiada, manakala di bahagian jumlah pendapatan diisi dengan nombor kosong. Sekarang kita lihat kepada dokumen sokongan yang perlu dimuat naik oleh pelajar semasa membuat permohonan bantuan kewangan. Pertama adalah penyata pendapatan. Ini adalah untuk ibu, bapa ataupun penjaga yang bekerja makan gaji. Lazimnya setiap pekerja yang makan gaji, dia akan ada penyata pendapatan atau kita sebut juga slip gaji. Yang kedua adalah penyata pencen. Dokumen ini digunakan bagi pelajar-pelajar yang ibu atau bapa atau penjaganya telah bersara dalam perkhidmatan kerajaan. Seterusnya, yang ketiga, penyata cukai pendapatan bagi ibu atau bapa atau penjaga yang menjalankan perniagaan sendiri ataupun membuka syarikat sendiri. Keempat adalah surat akuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja bagi ibu bapa yang bekerja sendiri tetapi tiada slip gaji. Contoh seperti penoreh getah, mungkin tukang jahit di rumah sendiri, mungkin juga seorang nelayan, pemandu teksi ataupun penjual nasi lemak di tepi jalan dan sebagainya. Ataupun ibu mungkin seorang suri rumah ataupun bapanya tidak bekerja. Jadi gunakan surat akuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja ini. Saudara dan saudari perlu ingat walaupun ibunya suri rumah, pelajar-pelajar perlu memuat naik surat akuan
tidak bekerja, ya. Ada pelajar yang salah faham, ya. Dia ingat apabila ibu tidak bekerja, maka tidak perlu mengemukakan dokumen pendapatan. Walaupun tidak bekerja, tetap kena kemukakan surat akuan tidak bekerja dan disahkan oleh jawatan yang layak. Bagi surat akuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja ini, kami telah menyediakan satu surat standard, ya, untuk memudahkan saudara dan saudari. Dan surat ini boleh diperolehi dalam pautan permohonan bantuan kewangan. Saudara dan saudari hanya perlu mengisi tempat kosong sahaja, tak perlu mengarang surat, ya. Tetapi jika rajin, kalau nak buat sendiri, tak ada masalah as long as ianya diperakui oleh mereka yang layak seperti Pesuruhjaya Sumpah, penghulu, pengurusi JKKK ataupun pengurusi MPPP ataupun pegawai kerajaan kumpulan A. Tapi saya ingatkan, ya, pengurusi penduduk taman tidak boleh, ya. Seterusnya, bagi dokumen sokongan lain adalah seperti sijil kematian, ya, bagi pelajar-pelajar yang telah kematian ibu atau bapa, ya. Sekiranya ibu atau bapa anda telah meninggal dunia, maka muat naiklah sijil kematian. Kemudian sijil penceraian perlu dimuat naik oleh pelajar-pelajar yang mana ibu dan bapanya telah bercerai. Pelajar hanya muat naik dokumen pendapatan ibu atau bapa yang tinggal bersama pelajar dan juga sijil penceraian. Seterusnya, sijil anak angkat bagi pelajar-pelajar yang dipelihara oleh keluarga angkat. Jika tiada sijil anak angkat di mana pelajar mungkin dipelihara oleh atuk atau mungkin neneknya atau mungkin ibu atau bapa saudaranya, pelajar boleh muat naik surat pengesahan yang diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah ataupun penghulu kampung, ya, yang mengesahkan bahawa pelajar dipelihara oleh individu-individu tertentu atas sebab-sebab tertentu. Kemudian seterusnya adalah surat pencen, ya. Surat pencen ini perlu dimuat naik oleh pelajar bagi ibu atau bapa atau penjaganya yang telah berpencen tetapi belum dapat duit pencen. Contoh, ibu telah bersara pada usia 45 tahun. Sekarang usianya 52 tahun dan masih belum mendapat duit pencen, di mana pencennya hanya akan dapat pada usia 55 nanti. Jadi dalam situasi ini, pelajar perlu muat naik surat pencen. Ataupun ibu atau bapa mungkin akan berpencen dalam masa terdekat dan surat kelulusan pencen dah pun ada, maka muat naik surat pencen tersebut, ya. Ada juga, ya, keadaan di mana ibu dan bapa tidak bercerai tetapi salah seorang daripadanya missing in action ataupun tidak dapat dikesan. Jadi untuk situasi ini, pelajar boleh mengemukakan apa sahaja dokumen yang membuktikan ketiadaan ibu atau bapa yang missing in action itu tadi. Mungkin laporan polis ataupun mungkin surat laporan ke Mahkamah Syariah dan sebagainya. Situasi yang lain, misalnya ibu dan bapa belum lagi bercerai tetapi diambang penceraian. Dalam keadaan ini, pelajar boleh kemukakan surat permohonan cerai sebagai dokumen sokongan. Seterusnya, situasi seperti pelajar tinggal bersama bapa tiri, ya. Bapa tiri menanggung kehidupan pelajar. Jadi dalam situasi ini, pelajar perlu muat naik dokumen pendapatan ibu, dokumen pendapatan bapa tiri dan sijil nikah ibu bersama bapa tiri. Baiklah, sekarang kita lihat kepada contoh-contoh dokumen sokongan, ya. Ini adalah contoh penyata pendapatan bagi ibu bapa yang bekerja makan gaji. Pelajar-pelajar perlu memuat naik penyata pendapatan terkini ibu dan bapa iaitu pada bulan Mei ataupun bulan Jun pada tahun ini. Seterusnya, ini adalah contoh penyata pencen, ya. Pelajar perlu memuat naik penyata pencen terkini pada tahun ini. Bagi pesara kerajaan yang tiada penyata pencen, anda boleh mendapatkan penyata pencen ini di pautan https://jpapencen.gov.my/penyata bayaran dengan memasukkan nombor kad pencen, ya. Seterusnya, ini adalah contoh penyata cukai pendapatan lembaga hasil dalam negeri yang perlu dimuat naik oleh pelajar sebagai dokumen sokongan bagi ibu atau bapa atau penjaga yang menjalankan perniagaan. Saudara dan saudari perlu memuat naik penyata cukai pendapatan yang paling terkini, ya, iaitu penyata cukai pendapatan tahun lepaslah, ya. Suka saya ingatkan, ya, bahawa bagi yang menjalankan perniagaan tidak boleh menggunakan slip gaji ataupun pengesahan pendapatan yang dikeluarkan oleh syarikat sendiri ataupun pasangan ataupun rakan kongsi. Contoh, ya, suami isteri buka private clinic.
Isteri sebagai doktor, suami sebagai pengurus. Suami keluarkan slip gaji isteri, isteri keluarkan slip gaji suami. Keadaan ini adalah tidak dibenarkan, ya. Atau juga contoh seperti ibu membuka butik perniagaan, kemudian slip gaji dikeluarkan sendiri oleh ibu. Jadi keadaan ini adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kenapa, ya, kita tidak benarkan? Kerana jika kita benarkan, ada yang mengambil kesempatan meletakkan jumlah pendapatan sesedap rasa supaya membolehkan pelajar memenuhi syarat permohonan. Seterusnya, ini adalah contoh surat akuan sumpah tiada slip gaji atau tidak bekerja bagi ibu bapa yang tiada slip gaji atau tidak bekerja. Ya. Ini adalah surat akuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja yang standard yang telah disediakan oleh HEP, ya, untuk memudahkan pelajar. Dan surat ini boleh dimuat naik melalui pautan permohonan bantuan kewangan atau juga boleh saudara dan saudari scan QR code yang tertera itu. Siapa yang layak memperoki surat akuan ini? Saudara dan saudari boleh lihat senarai jawatan yang layak di dalam permohonan bantuan kewangan, ya. Bila you masuk saja dalam pautan tersebut, kita ada letakkan senarai-senarai jawatan yang layak untuk mengesahkan surat akuan sumpah tiada slip gaji ataupun tidak bekerja ini. Saya ingatkan pelajar-pelajar, ya, bahawa adik-beradik, saudara terdekat atau ibu bapa yang memegang jawatan yang layak memperakui surat akuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja ini tidak boleh mengesahkan surat akuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja. Kerana ada kes di mana, ya, abang atau kakaknya merupakan kaki tangan kerajaan, kumpulan A. Dia mengesahkan surat akuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja bagi ibu atau bapa pelajar. So, untuk yang ini kita tidak terima. Ataupun isteri tidak bekerja, suaminya kaki tangan kerajaan kumpulan A, suaminya tidak boleh untuk mengesahkan, ya, surat akuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja ini bagi isterinya. Suka juga saya ingatkan, ya, ibu bapa yang bekerja dan mempunyai slip gaji tidak menyalahgunakan surat akuan tiada slip gaji ini, ya, kerana tak mahu jumlah gaji sebenarnya diketahui. Ini disebabkan jika diberitahu jumlah gaji sebenar, maka pelajar tidak layak untuk memohon bantuan kewangan. Kes ini berlaku, ya, di mana ibu atau bapa bekerja kerajaan dan ada slip gaji, tetapi menggunakan surat akuan tiada slip gaji ini bagi menyembunyikan gaji sebenar. Tetapi malangnya pihak kami telah dapat kena pasti, maka permohonan tersebut terpaksa kita tolak, ya. Baiklah, sekarang kita lihat kepada kadar bantuan kewangan, ya. Kadar ini merupakan kadar yang telah tertulis dalam surat tawaran bantuan kewangan kepada pelajar. Namun begitu, pelajar perlu membuat penyesuaian jumlah wang yang diberikan dengan keperluan di UiTM. Kalau kita lihat apa yang tercatat di sini ialah jumlah allowance wang saku adalah sebanyak RM2,500 setahun. Manakala jumlah yuran pengajian setahun yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah sebanyak RM700. Pelajar perlu sesuaikan bantuan yang diperolehi dengan keperluan di UiTM, ya, kerana yuran pengajian UiTM setahun melebihi RM700, iaitu RM1,188 bagi setahun pengajian. Di mana pada semester 1 yuran pengajiannya adalah sebanyak RM698 dan pada semester 2 yuran pengajiannya adalah sebanyak RM490. Kemudian yuran penginapan yang tercatat di situ adalah sebanyak RM720 setahun. Namun di UiTM, yuran penginapan setahun adalah sebanyak RM840, ya, di mana semester 1 yuran penginapan adalah sebanyak RM420 dan semester 2 juga sama, iaitu sebanyak RM420. Jadi pelajar kena tariklah duit daripada allowance wang saku itu tadi untuk menyesuaikan dengan bayaran yuran pengajian dan juga yuran penginapan. Seterusnya adalah tambang penerbangan, ya. Tambang penerbangan ini hanya diberikan kepada pelajar Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, ya, bukan kepada semua pelajar yang naik kapal terbang. Ada pelajar mungkin dari Kedah atau mungkin dari Kelantan datang ke Selangor menaiki kapal terbang. Yang ini tidak layak.
tetapi hanya mereka daripada Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Ya. Dan tambang kapal terbang ini akan diberikan sekali sahaja sepanjang setahun pengajian, iaitu tambang datang sekali dan tambang balik sekali. Jumlahnya adalah sebanyak RM700 bagi pelajar Sarawak, RM1,000 bagi pelajar Sabah dan RM900 bagi pelajar wilayah Persekutuan Labuan. Secara keseluruhannya, pelajar akan mendapat RM1,960 bagi semester 1 dan RM1,960 bagi semester 2. Bagi pelajar Sabah dan Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan, akan ada tambahan tambang penerbangan pada semester kedua, yang mana akan menjadikan jumlah keseluruhan bantuan kewangan ini adalah sebanyak RM3,920. Dan bagi pelajar Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, tambah lagi dengan tambang penerbangan itu tadi. Ini adalah proses permohonan bantuan kewangan. Ada pelajar dia tak sabar-sabar nak dapat duit. Ya. Hari ini dia isi borang, hari esok dia dah tanya, "Puan, bila nak dapat duit bantuan ni?" Jadi bawa bertenang saudara dan saudari, permohonan ini akan mengambil masa. Ya. Bermula dengan permohonan pelajar melalui pautan yang kita berikan, dan untuk sesi ini kita buka bermula daripada 17 Julai hingga 7 Ogos. Kemudian kami di HEP akan menyemak dokumen-dokumen permohonan dan memastikan bahawa pelajar-pelajar yang memohon memenuhi kelayakan. Seterusnya kami akan memajukan nama-nama yang layak kepada KPT. Apabila sampai kepada KPT, KPT akan semak nama-nama yang dikemukakan dan akan keluarkan surat tawaran serta borang perjanjian kepada pelajar. Dan pengeluaran surat tawaran ini serta borang perjanjian akan dimaklumkan oleh KPT kepada HEP dan HEP akan maklumkan kepada pelajar. Kemudian HEP juga akan memberikan taklimat kepada pelajar bagaimana untuk mengisi borang perjanjian bantuan kewangan asasi. Apabila pelajar dah isi borang perjanjian dengan lengkap, pelajar akan majukan borang tersebut kepada HEP dalam tempoh yang ditetapkan dan HEP akan membuat semakan borang-borang perjanjian tersebut sebelum dimajukan kepada KPT mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Kemudian, KPT akan salurkan wang bantuan kepada Pusat Asasi UiTM dan seterusnya, pejabat bendahari Pusat Asasi akan masukkan duit ke akaun pelajar. Untuk tujuan penyaluran wang bantuan kepada pelajar, pelajar-pelajar wajib membuka akaun bank. Ya? Tak boleh pakai akaun mak ataupun akaun ayah ataupun akaun adik-beradik. Saya percaya ada dalam kalangan pelajar belum pun ada akaun bank. Tetapi jangan gelabah, saudara dan saudari, masih ada masa. Duit bukan nak masuk minggu depan, bukan juga nak masuk bulan depan, tapi mungkin tahun depan. So take your time, but surely you kena buka akaun bank. Ada soalan daripada pelajar, ditanya, "Puan, wajib ke buka akaun bank Islam?" Jawapannya, tak wajib, tak sunat, tetapi harus. Di mana kita menggalakkan untuk pelajar-pelajar membuka akaun bank Islam kerana pemindahan kredit akan lebih cepat disebabkan UiTM menggunakan bank Islam. Jadi pemindahan dari bank Islam ke bank Islam akan mengambil masa kurang daripada sehari. Kalau dah ada akaun bank lain ataupun nak buka akaun bank lain, tak ada masalah, duit tetap akan masuk. Pilihlah mana-mana bank mengikut keselesaan saudara dan saudari. Ini adalah timeline permohonan bantuan kewangan. Jika kita lihat prosesnya akan mengambil masa antara 5 hingga 6 bulan daripada mula permohonan sehinggalah duit dimasukkan ke akaun pelajar. Jadi pelajar-pelajar dimohon bersabar dan bawa bertenang kerana saya percaya ada yang mengharapkan duit bantuan ini untuk pembayaran yuran. Berkenaan dengan pembayaran yuran, saudara dan saudari jangan bimbang. Pihak HEA akan memaklumkan kepada saudara dan saudari bilakah tarikh akhir pembayaran yuran pengajian dan ianya bukan dalam masa terdekat. Jadi jika ada masalah kewangan yang sangat mendesak bagi tujuan pembayaran yuran, pelajar-pelajar boleh menghubungi kami di HEP. Yang penting daftar dulu dan teruskan pengajian seperti biasa. Seterusnya kita lihat kepada soalan-soalan lazim yang biasa ditanyakan oleh pelajar-pelajar. Yang pertama, ini adalah antara soalan paling popular lah. Dia tanya soalan, bolehkah saya membuat rayuan permohonan bantuan kewangan asasi IPTA? Contoh soalan lazim,
Puan, gaji ibu bapa saya ni kan lebih sikit je daripada RM10,959. Takkan tak boleh, Puan? Jawapannya, tak boleh. Walaupun pendapatan keluarganya RM10,959.10. Jadi syarat yang diletakkan adalah RM10,959 ke bawah. Ya. Syarat ini bukan pusat asasi UiTM yang tetapkan, tetapi ditetapkan oleh KPT. Kami hanya membuat saringan berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh KPT. Ada juga soalan bertanya, ya. Puan, gaji saya RM11,000, tapi anak saya ada 16 orang. Mana cukup, Puan? Jawapannya juga tak boleh, ya, kerana syarat yang ditetapkan adalah pendapatan kasar tanpa melihat kepada jumlah isi rumah. Soalan lazim yang kedua. Ibu atau bapa atau penjaga saya seorang suri rumah ataupun tidak bekerja. Apakah dokumen yang diperlukan semasa permohonan bantuan kewangan? Sebagaimana yang telah saya maklumkan dalam taklimat tadi, sekiranya ibu seorang suri rumah ataupun tidak bekerja, saudara dan saudari wajib mengemukakan surat akuan sumpah tiada slip gaji ataupun tidak bekerja yang telah disahkan oleh jawatan-jawatan yang telah kita nyatakan. Seterusnya soalan lazim, bilakah bantuan kewangan asasi diberi kepada pelajar-pelajar? Secara ringkasnya, setelah semua proses-proses yang saya nyatakan tadi selesai, ya, maka barulah pelajar dapat bantuan. Kalau kita melihat proses sebelum ini, ianya mengambil masa lebih kurang 5 hingga 6 bulan, ya, dari tarikh daripada mula permohonan. Seterusnya, bolehkah saya memohon lebih daripada satu bantuan kewangan? Jawapannya, tak boleh, ya, kecuali bantuan yang diberikan itu adalah bantuan one-off. Contoh, di awal kemasukan pelajar, ada institusi ataupun agensi yang memberi bantuan sebanyak RM500 misalnya. Dan diberi sekali itu sahaja. Kalau macam tu tak apa, boleh. Tetapi jika diberi bantuan yang merangkumi duit poket, yuran pengajian, yuran penginapan dan duit itu diberi secara berkala setiap semester, maka pelajar-pelajar tidak boleh memohon bantuan kewangan asasi IPTA. Biasanya pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang ditaja oleh pusat zakat, ya. Mereka tak lagi memohon bantuan kewangan asasi IPTA. Ada juga seperti sesi lepas pelajar ditaja oleh RHB. Jadi mereka juga tidak memohon bantuan kewangan asasi IPTA. Kena pilih salah satu sahaja, ya. Tak boleh tamak haloba. Untuk melihat soalan-soalan lazim yang lain, saudara dan saudari boleh lihat di senarai soalan lazim seperti di pautan yang tertera. Di situ ada banyak soalan-soalan yang kalau saudara dan saudari baca, saudara dan saudari tak akan tanya lagi soalan kepada saya. Yang kena rajin membaca, ya. Saya tengok pelajar-pelajar sekarang dia kurang rajin membaca, tetapi lebih rajin bertanya melalui WhatsApp. Sebab saya selalu terima WhatsApp tak mengira waktu. Tengah malam, hari cuti, hari minggu, selalu pelajar-pelajar bertanya soalan yang soalannya dah ada penjawapan dalam soalan lazim. Mungkin pelajar-pelajar ini dia memegang prinsip benda boleh tanya, buat apa nak baca? Jadi sebab itulah mereka rajin bertanya, ya. Seterusnya, sebelum saya mengakhiri taklimat, saya memohon kepada pelajar-pelajar supaya menyertai Telegram Pusat Asasi UiTM 2021-2022. Kerana semua makluman-makluman rasmi kita akan war-warkan melalui Telegram ini. Kalau belum ada Telegram, sila install sekarang, ya. Jika tak join Telegram ni, anda akan terlepas info-info penting daripada kami. Di pusat asasi ni kita tak ada assembly macam di sekolah dulu, ya, yang mana kita boleh sampaikan apa-apa pemakluman. Jadi kami menggunakan platform Telegram inilah untuk mewar-warkan maklumat kepada hampir 5,000 pelajar setiap kali sesi pengambilan. Saya mohon, ya, supaya pelajar yang join Telegram ini bukan mak ayah pelajar, ya. Sebab saudara dan saudari dah cukup dewasa untuk berdikari dan dapatkan maklumat sendiri. Jangan lagi mengharapkan ibu bapa, ya, untuk mencari dan memberi maklumat kepada anda. Kerana kamu semua ni adalah mahasiswa ataupun mahasiswi universiti, bukan lagi pelajar-pelajar sekolah. Sebelum mengakhiri taklimat, saya berharap saudara dan saudari faham dengan jelas semua maklumat-maklumat yang telah saya sampaikan. Sekiranya saudara dan saudari masih tak faham, masih kurang jelas, ada masalah untuk mendapatkan sebarang dokumen sokongan, boleh menghubungi kami di talian yang tertera, ya, sama ada saya, Puan Intan ataupun Encik Hafiz. Dan akhir kata, sehingga kita berjumpa nanti, selamat maju jaya saya ucapkan, jadilah pelajar yang cemerlang dengan akhlak yang terbilang. Assalamualaikum dan salam hormat.